Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam rentasan berita edisi 754 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Dosa Menteri kena COVID-19 sebab tak jaga SOP. Bobroknya penguatkuasa lindungi penjenayah. Menteri Perikatan Nasional tiada kualiti. Menteri Hud bila nak didakwa. Salam sejahtera. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata COVID-19 bukan seperti HIV yang berlaku kerana seks songsang. Pandangan awam sekarang seolah-olah orang yang positif COVID buat dosa dan patut dikecam. Termasuk Menteri Agama pun orang kecam bukan dosa apa. Dia terkena. Siapa pun yang minta kena COVID, tuan-tuan pun tak minta. Kalau di kalangan tuan-tuan ni ada yang kena COVID, bukan kehendak kita. Kita buat kerja tiba-tiba terkena kepada pandemik. Ini bukan AIDS atau HIV yang mana antara penularan HIV dari seks songsang. Ini haram, tak boleh, dosa, katanya dipetik beberapa media. Pemimpin PAS itu membandingkan COVID-19 dengan penyakit seperti denggi yang mencatatkan jumlah lebih tinggi. Kita bukan nak dosa apa. Dia pandemik dan ada orang mati lebih banyak. Denggi, malaria, H1N1, taun, TB dan apa lagi yang tidak ada ubat nak merawatnya pun, katanya. Sehingga kemarin Kedah mencatatkan 153 kes baharu COVID-19 dengan 6 kematian. Jumlah kumulatif 1,600 kes. Mengulas lanjut, Sanusi berpendapat pesakit COVID-19 kini dilihat seperti individu yang melakukan dosa walaupun mereka tidak melakukan apa-apa sebelum dijangkiti. Sentimen tersebut berlaku terhadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang dijangkiti COVID-19 pada 5 Oktober selepas ketuaran Sabah. Saya rasa ini patut dihentikan. Kita tak minta sakit itu, kata Sanusi. Zulkifli pulang dari Sabah pada 24 September dan kemudian mengunjungi 6 negeri dan wilayah lain tanpa patuh kepada SOP Kementerian Kesihatan. Beberapa gambar yang dimuat naik di media sosial dilihat beliau tidak mengenakan pelitup muka dan penjarakan sosial ketika bertemu dengan orang awam. Beliau dikecam bukan secara peribadi kerana didapati positif COVID-19, tetapi beliau dikecam kerana sebagai seorang menteri sepatutnya menjadi teladan kepada orang awam supaya patuh kepada SOP bagi mengelakkan penyakit yang berbahaya ini berjangkit pula kepada orang lain. Seorang menteri tidak wajar terlalu naif sehingga bertindak sembrono seolah-olah kebal daripada jangkitan penyakit tersebut. Sedangkan seorang menteri mendapat maklumat lengkap dan lebih awal berbanding orang awam. Justru tidak ada alasan bagi Sanusi untuk membandingkan dengan penyakit berjangkit lain seperti batuk kering atau akibat melakukan dosa seks songsang. Di media sosial, tanda palang kluster menteri telah menjadi trending selepas 7 menteri kabinet diarahkan menjalani kuarantin kendiri ekoran mempunyai kontak rapat dengan Zulkifli. Sanusi sendiri dikesan tidak mengenakan pelitup muka maupun penjarakan sosial semasa melakukan tinjauan di kawasan hutan simpan Ulu Muda pada 5 Oktober lalu. Dalam pada itu, rakyat semakin marah apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusannya berhubung COVID-19 tidak memohon maaf di atas peningkatan kes jangkitan penyakit tersebut disebabkan pilihan raya negeri Sabah. Sebaliknya, beliau berjenaka kononnya Abah akan menggunakan rotan. Siapa kata perbuatan para pemimpin yang tidak bertanggungjawab berhubung wabak yang menggerungkan itu bukan satu dosa. Kita sering terbaca bagaimana nenek yang menyimpan wangnya puluhan tahun lebur begitu sahaja
ditipu oleh sindiket yang bernama Macau Scam. Sudah tentu kita hairan bagaimana gerombolan penjenayah ini begitu rakus menipu warga emas, orang pencen dan orang kampung tahun demi tahun tanpa dapat dikesan oleh penguatkuasa undang-undang. Namun sepada pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Kehidupan mereka yang berkilauan dengan foya-foya, tari menari dan arak menerusi wang penipuan akhirnya kantoi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berjaya menutup pintu sindiket penipuan Macau ini pada 1 Oktober lalu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki dilaporkan berkata sindiket penipuan itu mendapat perlindungan daripada penguatkuasa kerajaan. Katanya SPRM mempunyai senarai individu termasuk selebriti dan ahli perniagaan yang dikesan terbabit dalam aktiviti mencuci wang sindiket berkenaan. Azam Baki berkata individu terbabit diminta menghadirkan diri di SPRM sebelum dipanggil untuk membantu siasatan. Saya tidak mahu membuat spekulasi siapa selebriti yang akan dipanggil, tetapi sesiapa yang makan cili mesti terasa pedasnya. Mereka yang mungkin pernah menerima dana sindiket sila datang kepada SPRM. Jika kita panggil sudah tentu ia tidak berapa cantik. Datang pada kita dan kita akan layan dengan baik. Kita sudah ada senarai namun kita tidak mahu menggunakan ayat menyerah diri tetapi mahu guna ayat yang paling lembut iaitu tampil kepada kita. Katanya dalam temu bual secara langsung menerusi slot SPRM 360 di MACCFM siang tadi. Beliau menjelaskan jenayah pengubahan wang haram membabitkan kesalahan seperti menipu, rasuah atau merompak bank yang memerlukan wang itu dicuci. Mereka yang menerima wang itu tidak boleh tidak tahu atau berkata mereka tidak tahu. Kerana apabila kita siasat, kita akan siasat sampai ke mana wang itu berada iaitu diserahkan. Menubuhkan penjagaan adalah antara cabang wang ini dicuci, katanya. Terdahulu Berita Harian melaporkan SPRM menahan 10 individu termasuk 8 pegawai kanan Polis Diraja Malaysia PDRM serta merampas wang tunai RM100,000 berhubung siasatan kes kegiatan pengubahan wang haram hasil aktiviti judi dalam talian dan Macau Scam. 4 pegawai kanan terbabit merupakan seorang berpangkat Assistant Commissioner ACP, Superintendent, Deputy Superintendent dan Assistant Superintendent serta 2 anggota berpangkat Lance Corporal. Semua anggota terbabit bertugas di Bukit Aman dan Ibu Pejabat Kontingen Polis IPK Selangor. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akris Sani Abdullah Sani juga mengesahkan penahanan 2 pegawai kanan daripada JSJ Bukit Aman yang dipercayai ada kaitan dengan pengubahan wang haram yang membabitkan selebriti tanah air. Sebelum ini SPRM membekukan 750 akaun dengan simpanan kira-kira RM75 juta hasil aktiviti pengubahan wang haram termasuk membabitkan selebriti dan usahawan kosmetik. Di samping itu SPRM juga menyita 24 kenderaan mewah dan motosikal berkuasa tinggi milik beberapa individu yang ditahan. SPRM juga menyita kediaman mewah milik pasangan suami isteri yang ditahan Jumaat lalu dan seorang suspek lain yang ditahan bersama-sama mereka. Menurut laporan, dalang utama sindiket berkenaan dipercayai rakyat Cina tetapi menggunakan ejen di Malaysia untuk menguruskan pelaburan termasuk mencari perniagaan berpotensi sebagai platform membersihkan wang hasil penipuan. Tahniah SPRM dan PDRM yang jujur. Ingat peribahasa Turki, ikan itu busuk mulai dari kepala. Apabila kita mengganti sesuatu yang kita anggap buruk atau rosak, sudah tentu kita akan ganti dengan yang lebih baik dan tinggi kualitinya. Namun apa yang berlaku di negara kita adalah sebaliknya. Pertama, kita lihat Menteri Wilayah Persekutuan yang baharu Tan Sri Anwar Musa yang mengaku dirinya pakar perancang bandar. Sebelum menjadi menteri, beliau memperlekeh keputusan Khalid Samad berhubung pembelian tanah di Kampung Baru menerusi beberapa ciapan di Twitter pada 22 dan 23 September 2019. Kalau tak boleh beli pada harga pasaran, tak payahlah beli. RM850 sekaki persegi SKP bukan nilainya tanah di Kampung Baru. Kampung Baru adalah kawasan yang sudah dibangunkan. Semua prasarana tersedia. Kenapa nak didiskriminasi? Yang beli bukan swasta tapi kerajaan, ciatnya. Malaysia Gazette pada 23 September pula memetik Anwar sebagai berkata bahawa Khalid seperti berkokok sebelum bertelur. Setelah menjadi menteri, Anwar berkata penawaran pampasan berjumlah RM1,000 sekaki persegi kepada pemilik tanah di Kampung Baru tidak dapat diteruskan kerana tiada sumber pembiayaan keseluruhan yang bernilai RM7 bilion daripada perbendaharaan bagi menampung jumlah bayaran berkenaan. Rupanya sebelum ini beliau hanya berkokok tetapi ekor bergelumang tahi. Kedua,
Bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli dikritik bagai setengah gila kerana dasar larangan merokok yang keras. Beliau diuji dengan serangan COVID-19 dan berjaya menanganinya dengan cemerlang. Namun beliau diganti dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang hanya mampu memberi cadangan supaya kita minum air suam bagi mengekang jangkitan COVID-19. Kini beliau dan dua orang timbalannya hilang dari radar. Ketiga, bekas Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof paling teruk dimaki hamun, tetapi beliau berjaya menyelamatkan tabung haji daripada muflis. Penggantinya, kita tidak tahu apa idea baharu yang dibawanya untuk pembangunan Islam di negara ini. Yang kita tahu, beliau ke sana ke sini membawa oleh-oleh dari pembendaraan negara sahaja. SOP Kementerian Kesihatan supaya memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial demi menghalang COVID-19 pun beliau ingkar. Yang keempat, Menteri Perusahaan Peladangan dan Industri Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali tidak ada idea baharu setelah mengambil alih tempat Teresa Kok. Beliau turut mengajak rakyat minum minyak kelapa sawit dan menanam buluh. Sebelum itu, walaun mengejek Teresa kerana cadangan tersebut. Malah Khairuddin memperlekeh Teresa berhubung penanaman buluh. Dan yang kelima, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dipegang oleh Yu Bi-yin bersama timbalannya Isnaraisyah Munirah kini dipecah tiga. Hanya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang memegang Kementerian Alam Sekitar dan Air mengeluarkan kenyataan sekali-sekala. Misalnya, beliau mencadangkan untuk tadah air hujan bagi menangani masalah air di Kelantan. Kita tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh dua menteri lagi. Sementara itu, yang keenam, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dahulu dipegang oleh Datuk Seri Wan Azizah Ismail dan Hanayuh juga berjaya dalam melancarkan pelbagai program, antaranya membangunkan sistem semakan pesalah jenayah seksual kanak-kanak. Kini kementerian ini dipegang oleh Datuk Seri Rina Harun dan Datuk Zailah. Mereka berjaya menjadi bahan lawak dunia kerana mencadangkan wanita meniru suara Doraemon untuk memujuk suami supaya membantu. Seterusnya, yang ketujuh, Dr. Mazli Malik yang memegang Kementerian Pendidikan berjaya membongkar skandal rasuah projek solar hybrid di Sarawak yang bernilai 1.25 bilion ringgit secara rundingan terus. Kementerian tersebut dipecah dua, namun Datuk Dr. Nuraini Ahmad yang memegang Kementerian Pendidikan Tinggi didesak untuk meletakkan jawatan setelah pada saat akhir mengarahkan agar institusi pengajian tinggi menangguhkan pendaftaran pelajar baharu dan lama bagi sesi Oktober ini. Para pelajar mengakui kerugian ribuan ringgit berikutan menanggung kos tiket pengangkutan darat dan udara, deposit pembayaran rumah sewa dan lain-lain. Cukuplah 7 contoh yang diberi menunjukkan rendahnya kualiti kepimpinan kerajaan tebuk atap ini. Kabinet besar sampai 70 menteri, tetapi di mana kualitinya? Sebab itu kita harus kembali kepada yang lebih baik dan mendapat mandat rakyat, iaitu Pakatan Harapan. Apa khabar agaknya Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali? Terkini media melaporkan polis sudah menyerahkan semula kertas siasatan IP membabitkan beliau ke Jabatan Peguam Negara AGC. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Mio Faridah Latrash Wahid, dikatakan mengesahkan perkara itu. Dalam pada itu, Mio Faridah Latrash membayangkan siasatan mengenai kes berkenaan belum disimpulkan. Agak pelik juga apabila kes yang belum selesai dihantar kepada Peguam Negara. Khairuddin mengunjungi Turki sehingga 7 Julai. Namun beliau telah berada di Parlimen pada 13 Julai selain menghadiri pelbagai program lain. Dan hari ini Turki mencatatkan lebih 329,000 jangkitan dan kira-kira 8,600 kematian kes COVID-19. Justru perbuatan Khairuddin itu telah mengundang pelbagai reaksi marah dan kecewa di kalangan aktivis dan rakyat yang mendesak beliau meletak jawatan. Namun beliau enggan, kononnya beliau tidak melakukan sebarang kesalahan berhubung tugasnya. Kini beliau berperang mulut di dalam media sosial dengan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Ahli Parlimen Bahagian itu mempersoalkan mengapa beliau dan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok menjadi sasaran Khairuddin, sedangkan lebih ramai rakan komponen Perikatan Nasional sendiri yang mendesak agar Menteri PAS itu diambil tindakan. Guan Eng mendakwa Khairuddin rasis kerana kedua-dua Ahli Parlimen Pakatan Harapan itu adalah kaum Cina. Sebenarnya saya tak minat sama kamu pun. Mengapa pula hanya sebut nama saya dan Teresa Kok? Sedangkan ramai yang mendesak kamu didakwa di mahkamah, termasuk kawan kamu sendiri. Jangan berpura-pura tak dengar pula. Mengapa rasis sangat hanya sebut saya dan Teresa semata-mata kerana kami Cina?
Apa yang kami nak ialah apa yang rakyat nak, iaitu menteri tak kuarantin dihukum macam kerajaan hukum makcik Gelang Ping. Keadilan dan kesaksamaan undang-undang tidak lebih tidak kurang, tegasnya dalam satu hantaran Facebook. Terdahulu Khairuddin membuat naik hantaran yang menasihatkan Guan Eng untuk memikirkan kes rasuah yang sedang dihadapinya di mahkamah. Saya terbaca celoteh Uncle Lim Guan Eng. Saya tahu dia dan Teresa sangat berminat dengan saya. Saya rasa baik Uncle letakkan tangan di dahi, fikirkan kes rasuah di mahkamah yang beliau hadapi sekarang. Kes rasuah banglo yang digugurkan oleh rakan baik beliau yang jadi peguam negara sekejap itu tak payah sebutlah sebab semua orang dah tahu. Cuma biasalah kawan-kawan Uncle akan diamkan saja kerana dia kan macam tokong, katanya. Dalam hubungan ini, Guan Eng mengingatkan semula Khairuddin agar tidak melepaskan geram dengan cara membezakan antara dua kaum. Menteri buat dua darjat, tak kuarantin macam rakyat biasa, tak dihukum macam rakyat biasa dan kini pula nak melepas geram pun antara dua darjat. Hanya sebut saya dan Teresa Kot cukuplah YB Menteri, insaflah rakyat sedang memerhati, ujar Guan Eng. Jom Channel berpendapat menghina seseorang walaupun dia bukan Islam adalah dilarang dalam Islam. Ayat dia kan macam tokong bukan hanya kebudak-budakan, malah satu penghinaan terhadap orang lain. Hanya ada satu tujuan mengapa penghinaan dilontarkan kepada seseorang. Tujuannya ialah untuk menyakitkan hati. Ustaz lupa agaknya. Menyakitkan hati sesama manusia itu juga dilarang oleh Islam. Benar kata Guan Eng, Khairuddin harus insaf kerana rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan dari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi.